Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa. Yang saya muliakan pengurusi majelis dan paling dihormati saudara Ketua Hakim dan soft hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita mendapat kesempatan untuk bersua lagi dalam satu majelis ilmu, yaitu ilmu pidato. Dan insya Allah dengan niat kita berada dalam majelis ilmu ini, kita diberi ganjaran pahala yang bersamaan dengan solat tarawih berjemaah yang kita terpaksa korbankan demi kepentingan KPP. Insya Allah kita dapat menunaikan solat tarawih secara bersendirian selepas ini. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya pada malam ini mengemukakan satu tajuk yang berbunyi hidup berkat, berjaya akhirat. Dalam kesempatan yang terhad ini dan kemampuan saya yang kerdil, ingin saya melontarkan perkongsian untuk pencerahan tentang nilai-nilai kejayaan di dunia dan akhirat. Pentingnya pada kita pada malam ini untuk menghayati ucapan saya adalah bersama kita memahami apakah sepatutnya nilai-nilai yang dikatakan kejayaan, sama ada di dunia ataupun akhirat. Dan setelah kita mendapati nilai itu, nilai yang manakah harus kita dombakan untuk mendapat kejayaan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bila bercakap tentang berjaya, saya tak perlu ulas lagi apakah nak definisikan kejayaan, kerana telah banyak dan meluas sekali. Dan saya rasa pada malam ini kita lah antara orang yang paling alim untuk mengetahui apakah itu kejayaan, siap dengan nas dan falsafah serta seni-seni alamnya tersendiri. Tetapi tambahan sedikit daripada itu, mengikut apa yang kawan-kawan saya kata, simbolik kawan-kawan saya, dia kata kalau kejayaan dunia ini kita harus ada 4 ta. 4 ta. Ta yang pertama adalah harta. Harta. Ta. Ta yang kedua adalah kereta. Ta yang ketiga takhta. Takhta, kuasa depan. Dan yang keempat, ini hanya bagi lelaki, wanita. Mungkin bagi wanita hanya tiga ta tadi, itulah 4 wanita. Itulah kejayaan dunia. Namun kejayaan ini, nilai ini, sejauh mana yang dapat kita hayati, ianya hanyalah fata morgana yang akan lenyap dan tidak kekal. Paling lama kalau kita dapat nikmati sepanjang hayat hidup. Berapakah hayat hidup kita? Paling lama 60 tahun, 70 tahun berakhirlah kita. Dan
tata tadi akan kita tinggal ke belakang dan diperintah oleh orang lain selepas kita. Itu kejayaan dunia. Sedangkan kejayaan akhirat adalah kejayaan yang sebenar dan hakiki. Kerana kejayaan ini, kalau nak dibandingkan dengan nikmat ataupun kejayaan dunia, tiada tolok bandingnya. Kerana kejayaan ini akan berkekal selama-lamanya dan tiada sempadan tempat untuk kita dapat menikmatinya berbanding dengan dunia. Kalaulah kita hanya orang mungkin kaya di Malaysia, keluar sahaja di Malaysia, kita tidak menjadi seperti mana kedudukan kita di dalam negara kita. Oleh itu, kejayaan akhirat adalah yang kita nak dombakan, yang kita nak usahakan. Kerana kejayaan ini, sedikit kejayaan ini di akhirat tak sama dengan dunia, walaupun diisi dengan isi dunianya sekali. Kalau nak dibandingkan dengan fadilat satu zikir subhanallah di sini pun tidak sama. Dan bertepatanlah dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat 16 dan 17 surah Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu manusia ini mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Saudara dan saudari, dalam kita melayari bahtera kehidupan dan menuju kepada kejayaan, tidak kita mungkin tergolong dalam 4 golongan manusia. Golongan pertama adalah golongan yang gagah, golongan yang berjaya di dunia tetapi gagal di akhirat. Manakala yang kedua, gagal di dunia, gagal juga di akhirat. Golongan ketiga, golongan ketiga gagal di dunia tapi mungkin berjaya di akhirat. Dan yang paling kita hendak berjaya di sini, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Itulah amalan kita, setiap amalan kita. Kerana kehidupan dan amalan di dunia inilah menentukan kejayaan kehidupan akhirat. Maka setiap amalan dan pemilikan kita, sumbangan kita di dunia ini, pastikan ia membawa fadilat kepada akhirat. Jadi kesimpulan daripada ucapan saya pada malam ini, bahawa dalam menuju kepada kejayaan di akhirat, sambil menikmati kejayaan dunia, kita tidak dapat kita terbahagi kepada 4 golongan tadi, yang gagal berjaya dunia, gagal akhirat, gagal dunia, gagal akhirat, berjaya, gagal dunia, berjaya akhirat. Dan yang paling kita nak adalah berjaya dunia dan berjaya akhirat. Akhirnya saya menyuruh diri saya dan hadirin pada malam ini, pastikan setiap amalan kita, hatta niat kita, biarlah berneracakan fadilat akhirat. Kerana fadilat akhirat itu akan membawa kita kepada golongan yang keempat tadi, yang kita nak berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.